Assalamualaikum dan hai kepada semua pencatur. Untuk hari ini kita nak bedah satu opening yang dikenali sebagai opening King's Gambit. Gambit ni merupakan satu situasi di mana pemain akan cuba untuk memberikan pawn biasanya secara percuma, bertujuan untuk mendapatkan serangan yang agresif. Jadi King's Gambit ni merupakan satu opening yang kalau dimainkan dengan betul akan menjadi sangat agresif dan bersifat menyerang. Tetapi kalau dimainkan dengan tak betul, dengan salah, akan memakan diri sendiri. Baik, jadi opening King's Gambit ni kenapakah dipanggil King's Gambit? Sebabnya ia membuat gambit di sebelah king side. Ini dimulakan dengan E4, E5 dan seterusnya F4. Kalau kita tengok kat sini, pawn di F4 ni percuma dan boleh dimakan oleh pawn hitam secara free. Dan inilah apa yang kita nak tengok pada hari ini. Kita ada King's Gambit accepted, diterima, iaitu pawn E memakan pawn F4 kat sini. Baik, jadi apakah tujuan pemain yang biasa memainkan opening ini? Yang pertama, gambit ini dibuat bertujuan untuk mengawal petak tengah dengan gerakan seperti D4. Seterusnya putih akan mempunyai kawasan tengah yang sangat luas kat situ. Selain itu, putih juga nak menjadikan file F ni sebagai satu file di mana dia boleh meletakkan serangan utamanya kat file ni. Dan perlu diingat kat sini, pawn di F4 ni kalau berjaya dimakan oleh putih, putih sememangnya akan mempunyai satu posisi yang sangat bagus. Jadi dalam video kali ini saya nak tunjuk kepada korang semua beberapa variasi yang boleh dimainkan oleh kedua-dua pemain. Jom kita tengok kat sini. Putih akan cuba mengambil peluang untuk menguatkan kedudukan pawnnya di kawasan tengah. Namun kalau putih berbuat demikian dengan gerakan seperti D4, kita ada hitam boleh membuat gerakan seperti Queen H4, membuat check, dan seterusnya king terpaksa membuat gerakan dan seterusnya king tersebut tidak boleh nak buat castling dah selepas tu. Jadi ini merupakan satu gerakan yang tidak bagus, D4. Jadi kita kembali ke sini. Biasanya selepas pawn memakan pawn, kita ada knight F3, tidak membenarkan queen hitam untuk datang ke H4. Kat sini, variasi utama yang biasa dimainkan oleh pemain hitam ialah tolakan pawn ke G5 dengan idea untuk membuat tolakan pawn ke G4 menyerang knight dan seterusnya queen datang ke H4 membuat check seperti yang telah kita bincang sebentar tadi. Namun kat sini sebenarnya putih mempunyai dua pilihan utama yang boleh dilakukan dalam posisi sini. Gerakan pilihan pertama yang boleh dibuat oleh putih ialah bishop ke C4, menyerang pawn yang berada di F7. Dan kalau hitam meneruskan dengan plannya seperti pawn ke G4, kat sini putih boleh masuk ke dalam satu variasi yang sangat agresif yang dikenali sebagai Muzio Gambit. Muzio bukan museum. Museum tu nama bangunan Okey, baik. Jadi di dalam Muzio Gambit ni, putih akan membuat satu gerakan yang tak terfikir di akal, iaitu membuat castling king side. Dan kat sini kalau pawn makan knight, kita ada queen makan pawn. Dan seterusnya queen ini mencuba untuk makan pawn di F4. Dan kalau pawn di F4 tu berjaya dimakan, macam yang saya cakap tadi, putih akan mempunyai serangan yang sangat-sangat kuat ke atas pawn di F7. Kita dapat tengok bishop, queen dan juga rook semuanya menghala ke situ. Jadi dalam posisi ini, biasanya hitam memainkan gerakan seperti queen ke F6, tidak membenarkan queen untuk makan pawn di F4. Dalam posisi ini, gerakan seperti pawn ke D3 membuka ruang untuk bishop menambahkan serangan di F4 itu boleh dipatahkan dengan gerakan seperti bishop ke H6, menambah lagi pengawal. Dan kat sini serangan putih semakin boleh dipatahkan. Oleh sebab itu, dalam posisi ini kita ada gerakan yang lebih agresif yang boleh dibuat oleh putih. Sekali lagi putih memilih untuk membuat pengorbanan. Tadi dia dah korbankan satu knight, sekarang dia buat korban lagi, tolakan pawn ke E5. Dan kat sini kalau queen makan pawn, kita ada sekali lagi mengorbankan diri. Raya haji dah dekat. Jadi korban banyak dibuat oleh putih kat sini. Okey, bishop makan F7 check. Jadi king makan bishop kat sini. King sudah diletakkan dalam file yang sama, yang dihuni oleh queen dan juga rook putih kat situ. Dan dalam posisi ini sekali lagi putih akan membuat pengorbanan dengan pawn ke D4 menyerang queen.
Dan kalau queen makan, ideanya adalah untuk mengeluarkan bishop ke E3 macam ni. Jadi dalam posisi ini, putih sebenarnya telah mengorbankan bukan satu tapi dua piece. Namun dengan pengorbanan yang telah dibuat oleh putih kat sini, dia sebenarnya telah meletakkan piece-piece dia macam bishop, queen dan juga rook ni berada di tempat yang sangat bahaya. Dan kalau kita tengok posisi king hitam ni mengundang padah sebab dia seorang-seorang kat situ, tak ada siapa yang mengelilingi dia. Dalam posisi ni walaupun putih kehilangan dua piece, namun beberapa orang master telah mengatakan bahawa ini kedua-dua pemain sebenarnya mempunyai peluang sama rata. Kalau hitam berjaya defend dengan betul, maka serangan putih akan dipatahkan. Tapi kalau hitam salah gerakannya, jadi kat sini putih akan menang besar lah. Baik, jadi ini satu variasi yang diberi nama Muzio Gambit yang sangat agresif dan sangat sharp. Korang kena betul-betul pastikan gerakan yang korang nak buat tu korang dah kaji dengan betul. Namun sebelum memasuki variasi ni, hitam sebenarnya boleh memilih untuk tidak memasuki variasi Muzio Gambit. Jom kita kembali ke sini. Baik, selepas gerakan bishop C4 dilakukan, untuk hitam mengelak daripada memasuki variasi Muzio Gambit, dia boleh memainkan gerakan bishop ke G7 sebenarnya, memilih untuk mengeluarkan bishop terlebih dahulu. Dan selepas gerakan seperti D4, mengambil kawasan yang luas kat situ, kita ada tolakan pawn ke D6. Dan kat sini kita dapat tengok bahawa putih tidak mampu untuk memasuki opening yang agresif, iaitu Muzio Gambit. Alright, jom kita kembali ke sini. Tadi kita ada bishop ke C4 yang boleh dipilih oleh putih. Satu lagi gerakan yang boleh dipilih oleh putih untuk dibuat kat sini ialah gerakan pawn ke H4. Dan kat sini kalau hitam membuat tolakan pawn ke G4, knight boleh melompat ke E5 sambil membuat serangan ke atas pawn di G4. Dalam posisi ini, kalau hitam memainkan gerakan seperti D6, kita ada knight makan G4. Dan gerakan yang biasa dibuat oleh hitam kat sini ialah knight F6, membuat serangan fork ke arah pawn dan juga knight kat situ. Putih boleh makan sahaja knight dan queen makan balik knight kat sini. Dan kita ada gerakan seperti knight C3. Ini merupakan posisi yang tidak jelas. Kedua-dua pemain masih lagi mempunyai peluang yang sama rata. Kenapa? Sebabnya hitam mempunyai piece-piece yang sudah pun bersedia untuk keluar. Selain itu dia juga mempunyai file G yang sangat cantik kat situ. Putih pula mempunyai potensi untuk mengawal petak tengah dengan gerakan seperti D4. Selain itu dia juga boleh cuba untuk menggunakan file F ni untuk menambah tekanan kat situ dengan gerakan seperti ancaman bishop, queen ke F3, rook ke F1 nanti dan sebagainya lah. Jadi ini merupakan posisi yang sama rata untuk kedua-dua pemain. Alright, kita kembali ke posisi ni. Baik, jadi kat sini tadi kita ada D6 yang boleh dimainkan oleh hitam. Satu lagi pilihan gerakan yang biasa dilakukan oleh hitam kat sini ialah hitam akan cuba untuk membuat gerakan serangan balas seperti knight ke F6 kat sini menyerang pawn yang berada di E4. Dalam posisi ini putih boleh cuba untuk makan pawn di G4, hitam makan pawn di E4, dan kalau queen E2 menyerang knight sambil membuat pin kat situ, kita ada balasan gerakan seperti queen ke E7. Dan sekali lagi posisi ini ditunjukkan sebagai mempunyai peluang sama rata untuk kedua-dua pemain. Sebabnya kalau kita tengok kat sini, kedua-dua pemain mempunyai knight yang boleh membuat kacau. Knight hitam boleh masuk ke G3, manakala knight putih pula boleh masuk ke F6 kalau knight di E4 tu sudah pun tiada. Jadi ini tidak jelas sebenarnya. Okey, selepas gerakan knight F6 kita kembali ke sini. Satu lagi gerakan yang boleh dibuat oleh putih ialah tolakan pawn ke D4 mencuba untuk mengawal petak tengah dengan pawnnya. Kita ada gerakan D6 oleh hitam, knight ke D3 menyerang pawn di F4 bersama dengan serangan bishop kat situ. Kalau knight makan E4, kita ada bishop makan F4. Dan kedua-dua pemain sebenarnya mempunyai posisi yang menarik. Hitam mempunyai knight yang cantik di E4. Selain tu file G juga boleh cuba dieksploitasi oleh hitam kat situ. Manakala putih pula mempunyai development yang lebih bagus, iaitu bishop dan juga knight telah pun keluar. Dan kat sini kita dapat tengoklah, sememangnya permainan ini akan menjadi sangat kompleks dan kedua-dua pemain perlu membuat gerakan yang teliti.
Alright, satu lagi gerakan yang biasa dibuat selepas gerakan knight F6, kita kembali sekali lagi kat sini, ialah gerakan yang lebih agresif oleh putih, iaitu bishop ke C4, menambah serangan untuk makan pawn di F7. Dan dalam posisi ini, sebagai pemain hitam sebenarnya perlu memainkan gerakan yang berhati-hati kat sini. Setelah dikaji, hitam sebenarnya perlu memberi balik pawn yang telah dimakan secara percuma sebentar tadi. Dengan gerakan seperti D5, ini gerakan yang terbaik yang boleh dibuat oleh hitam. Dan kat sini kalau pawn makan pawn, kita ada bishop ke D6 menyerang knight di E5, dan seterusnya gerakan D4 boleh dimainkan dengan idea untuk bishop makan pawn di F4. Dan kat sini hitam boleh membuat satu gerakan yang nampak seperti pelik sedikit, iaitu knight ke H5 mengawal pawn di F4. Dan dalam posisi ini sebenarnya, sekali lagi, kedua-dua pemain mempunyai peluang yang sama rata, dan posisi ini akan menjadi sangat kompleks. King's Gambit ni merupakan satu opening yang sememangnya boleh dimainkan oleh pemain yang sangat suka posisi-posisi yang kompleks, sangat suka menyerang, sangat suka bermain secara agresif. Jadi itu saja untuk opening yang sangat gila, yang sangat rumit kat sini. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Silakan like, share dan juga subscribe kepada channel kami untuk terus menyokong usaha kami dalam menaikkan industri catur. Anda juga boleh pergi ke playlist kami untuk melihat video-video lain yang lebih menarik. Selamat bercatur. Assalamualaikum. Bye-bye.